Hai, assalamualaikum, welcome back to AR Vlog. Woi! Alright guys, so hari ni kita di dalam segmen podcast Ini Cerita Seram episod yang kelima. Dan kali ni guys kita saya kenal dia ni daripada lawak-lawak, video-video lawak. Dan sekarang ni dah bertukar bidang, iaitu Burn. Assalamualaikum. Alright, Assalamualaikum Burn. So nak lebih selesa panggil Burn ke panggil CEO Burn? Burn. Panggil Burn je lah. Okay, Burn. Okay, Mana biasa orang panggil Burn kan. Alright, so Burn ni first tengok kewujudan Burn dalam dunia video ni, video Zuki lah. Betul. Naik KL. Yang macam mana? Okay, yang tu. Alright, so sebelum kita start acara utama kita nak cerita seram, Okay. nak tanya pengembangan Burn sekarang lah, dengan CEO Gang macam mana? Alhamdulillah sekarang ni saya dengan tim Shows Gang. Dalam tim saya ada CEO Batu dan juga CEO Busy lah. So kami buat satu tim. So kami move pada media sosial ke arah TikTok lah. So kali itu kita buat review apa semua. So kita sama-sama kita pergi travel buat awareness, tempat-tempat melancong, cuci TikTok apa semua. So kat situ kita ada buat collaboration lah, sama ada dengan founder ataupun owner tempat lah. Faham. Sebab hari tu saya hampir join lah. Yang ingat tak dulu yang Alip apa semua pergi sekali hari tu? Tapi saya tak ada tentu. Oh, yang dekat Pulau Pontian. Sepatutnya saya pergi, tapi disebabkan Rusdan tentu dia demam denggi. So saya nak tunggu dia lah. Sekali dia dah sihat, dia tak nak pergi pula. So saya pun tak pergi lah. Tak apa, tak ada rezeki. InsyaAllah kita boleh setting lain pak. Tu lah, sekarang ni tak boleh nak pergi pulau kan. Hujan. Musim tengkujuh. Okay, so disebabkan selalu pergi pulau, takkan tak ada cerita kat pulau tu kan? Cerita seram ke apa? Saya setakat ni kalau yang kebanyakan kat pulau memang tak ada seram. Tak ada? Oh, ni cerita lain lah. Cerita lain. Okay. Kalau nak cerita seram saya, sebab saya ni jujur cakap, bukan nak riak takbur ke apa, sebab saya memang tak pernah jumpa hantu. Tak pernah jumpa hantu? Tak pernah jumpa hantu, dan kalau boleh elakkan lah, tak nak jumpa cerita dia. Okay. Tapi setakat ni syukurlah kalau balik lagi terjumpa. Dia nak sangat kan bagi lah. Nak jujur memang tak pernah lah. Okay. Tapi kalau macam pengalaman yang saya rasa seram, nak saya cerita dah? Boleh cerita. Saya kalau pengalaman seram saya lebih kepada masa saya servis dulu lah. Apa tu? Servis. Okay. Saya dulu ex-army. And then nak dirikan cerita pengalaman saya yang seram pun masa saya buat latihan tentera. Latihan ketenteraan. Oh, dulu tentera? Dulu saya tentera. Oh, anggota apa? Saya kan? Anggota apa? Saya anggota tentera. Askar lah. Oh, askar. Kalau nak dipendekkan cerita, pengalaman saya tu semasa latihan ketenteraan dekat Polisen. Okay. Masa tu sebelum saya pergi ke kursus dalam pasukan, kami yang mana habis saja kita 5, sebab saya sekolah tentera, military school, AFAD. Kami akan melalui latihan ketenteraan selama 3 bulan dekat Polisen lah, Kampung Sawah. Okay. Pengalaman seram saya tu ketika menjalani latihan ketenteraan tu, dia ada 2. First, masa tu kami ada buat macam serangan senyap. Maksud dia macam mana? Dia lebih kurang macam, saya pun dah lupa cerita dia. Yang kita kena buat satu strategi, kan? Tengah malam, cuma berbekalkan masa tu suara dalam isu. Pakai suara dalam isu, and then pakai pouches, braces apa semua dengan senjata tengah malam. So tujuan dia adalah kita nak lakukan serangan ambush, musuh lalu kat tengah lah. Okay. Time tu kita buat dalam tengah malam masa dia. Ni untuk latihan lah? Untuk latihan Tengah malam. Okay. Time tu memang gelap gelita. Seingat saya masa tu kami buat latihan dekat Bukit Kayu Hitam. Bukit Kayu Hitam Pening? Bukan. Dekat Port Dickson sebenarnya dia ada Bukit Kayu Hitam. Oh ya? Yeah. Yes. Kat situ kebanyakan dia memang lokasi untuk latihan ketenteraan lah. Kan? Jadi nak dipendekkan cerita, pada malam tu saya tak pasti pada jam berapa. Kami ditinggalkan oleh jurulatih semua. Jurulatih mungkin dia dah balik ke markas tu. Cuma dia ada pesan, dia kata kalau sebab daripada yang contoh ada 12 barisan, kan, siapa yang nampak musuh terlebih dulu, dia akan tarik tali. Okay. Dia ada satu macam
macam pasut lah, yang tali selentang tu. So kita akan letak daun ke apa ke. Jadi bila kita perasan ada musuh lalu, yang orang pertama tadi dia akan goyangkan benda tu. Okay. So bila musuh tu lalu kat sebelah tengah kan, kat situ baru kita buat serangan tembakan lah. Okay, faham. Tapi time tu kita guna peluru kapur lah. Memang kita guna senjata betul. Masa tu memang guna apa, M16, bukan M16, pakai exterior. So pakai peluru kapur. So nak jadikan cerita, pada pukul 1 tu saya punya orang kata troop tu, tiba-tiba kita dapat macam ada orang goyangkan lah benda tu. So main kat situ kita sedar ada musuh masuk. Dah masuk kawasan. So bila saya kat ujung kali, tak adalah ujung sangat, dalam part ke ujung-ujung sikit lah. So bila kita nampak benda tu dah bergoyang, kita dah standby dah. Peluru semua kita dah cekah apa semua. Orang yang tengah tu dia secara automatik dia akan mulakan tembakan dulu lah. Bila dia mulakan tembakan dulu, semua akan tembak lah. Tembak. Lepas tu lebih kurang dalam setengah jam, lepas tu jurulatih datang. Dia bising lah. Dia kata, siapa suruh serang, kata kan. Sebab dia kata tak ada orang pun yang lalu. Jadi time tu kami macam biar betul. Jadi benda tu jadi macam satu macam dia kata apa, macam something lah. Kami kata siapa yang lalu tengah macam tu. Betul. So bila sampai kat tengah tu semua dah start tembak. Jadi kami pun tembak pun semua. So nak jadikan cerita, lepas tu kena denda lah kita dia. Tak pasal-pasal. Tak pasal-pasal kena denda. So pagi kena rendam lah kita dia. Tapi kat situ memang sebelum kami buat latihan kenderaan tu memang dah dimaklumkan lah. Situ memang kawasan agak keras sikit lah. Sebab situ memang kawasan apa, kayu, hutan simpan lah sudah. Itu ada satu lah yang bagi saya macam, dia tak ada serang tapi macam pelik kenapa benda tu terjadi. Yalah kalau orang tak nampak, betul, kita takkan mula buat serangan semua kan. Itu satu lah. And then yang kedua, dalam masa latihan ketenteraan tu kami ada buat kompas marching. Apa tu? Kompas marching. Maksudnya? Macam kompas marching tu kami dilepaskan melalui satu troop. Dalam satu troop tu ada 12 orang. Okay, kami kena letak pergi, kita orang panggil apa, bacaan peta. Kalau dalam bahasa Melayu tu bacaan peta lah. So kita akan dilepaskan kat satu checkpoint. So kita kena bergerak ke lokasi tersebut. Jarak ada lebih kurang dalam 15 kilo, 20 kilo. Ini pun malam juga? Ini pun malam juga. Tapi cerita dia, tim saya ada buat cheat masa tu. Buat cheat? Cheat macam GTA. Cerita dia, kalau ikut kompas, kami kena melalui hutan belantara ni lah, Morrison tu pun semua, kelapa sawit ke mana. Tapi sebenarnya tim saya tu lah buat cheat sebenarnya. Kami ikut laluan shortcut. Dia tak shortcut sebenarnya. Dia sebenarnya shortcut dia kalau kita ikut betul kompas. Jadi jalan dia dah jauh sebab kita melalui tepi highway. Lagi senang lah. Sebab kita memang semua geng semua dah pakar dah baca ni. Kalau kita straight, kita akan tempuh belukar, paya apa semua. So kalau kita cheat kan, kerja kita senang sikit lah. Lepas tu kita akan lalu hutan, lalu tepi highway. Jadi setiap kenderaan yang lalu semua akan terjun ke dalam longkang lah. Dia tak ada longkang, dia macam longkang bulat separuh macam tu lah. So bila kita nampak daripada jauh ada cahaya je, kita akan terjun. Tak nak bagi kantoi lah. Tak nak bagi kantoi. Sebab kalau kantoi memang sakit lah. Nak dijadikan cerita, selepas tu laluan kami tu, kami melalui kubur. Kubur apa? Islam. Kubur Islam sebenarnya. So selepas yang kita baca peta tu, sebab malam memang gelap gelita, memang tak perasan apa pun. So kat situ kita tengok, lokasi yang kita nak pergi ni ada kubur. So semua tim dia agak macam sawah seram tengah malam. Dalam pukul 2, pukul 3 pagi. Sebab pergerakan masa tu yang kita boleh jangka kan, time tu mungkin JL tengah tidur, tengah rehat. Kita tahu lah ni tengah malam ni jarang diorang nak ronda-ronda kan. Tapi kita pun waspada kan, sebarang pergerakan yang ada cahaya ke apa semua, memang kita akan terjun lah. And then nak jadikan cerita, semasa lalui kubur tu, tak silap saya, orang yang depan sekali, squad saya rasa dia, orang Sabah, dia duduk depan sekali. So cara dia, semua dah takut sebab kita melalui kubur.
kan, kubur kat Musawah tu saya. Nak jadikan cerita, mungkin tentu dia seorang kot berani. Jadi kami buat macam mana? Kami berbaris belakang, semua pegang antara satu sama lain. Okay. Ya. Semua dah takut lah ni. Semua dah takut sebab kita dia lalu kubur ni. Kan, kubur Melayu. Kalau kubur non-Muslim mungkin dia takut. Kubur yang masih aktif ke ataupun Aktif. Dia masih aktif sebenarnya. Dia sebenarnya belakang camp je. Kan? Tapi sebabkan kita lalu kubur, time tu gelap, gelap gelita. So time tu pun mungkin saya pun berpendapat, dia kata ni sebab non-Muslim. Hantu Muslim mesti tak kacau orang. Tak kacau orang lah. Nak pula dia non-Muslim kan. Dan dia kata dia depan sekali. So kami semua tu pegang macam rantai. Okay. Senjata peluk macam ni. 12 orang. 12 orang memanjang. Okay. Yang bestnya ada yang pejam mata pun semua. Saya sebenarnya tak pejam mata. Saya cuma bila malam mata saya kecil sikit. Macam kucing lah. Mata kucing. Jadi bila lalu situ mata saya macam macam tu lah. Tapi hati dah nervous lah. Memang nervous. Nak dijadikan cerita, bila kita lalu tu memang cium bau kemenyan. Bukan kemenyan, dia macam bau harum sembak. Memang, tapi kami sebelum tu pun memang dah ada orang bagi petua lah. Kalau kita cium bau harum ke, kan, ada apa-apa yang pelik, kita jangan tegur lah. Itu antara selalunya jurulatih, dia akan bagi tahu dekat orang baru ni semua kan. First, mulut kita jangan celupar. And then jangan orang kata rasa riak ke apa ke apa semua, lebih kurang macam tu lah. So jadi kita bila berjalan tu cium dia memang harum semerbak. Dan masa berjalan tu semua pakat senyap terus. Sebab kami teringat, saya pun teringat yang jurulatih ada pesan, dia kata jangan cakap apa-apa, jangan tegur apa-apa. Tapi harum dia memang betul-betul, saya tahu macam mana, memang tu harum lah. Macam tiba-tiba je datang bau dia. Memang dia lalu tu memang semerbak wangi. Kan? Tapi tadi tu saya bermata. jadi memang tak nampak ah. Memang dia memang dah gelap dah. Okay. Memang dah gelap dah. Cuma nak bagi confidentnya tak rasa apa-apa, kita pejam mata lah. Tapi bau harum tu memang saya rasa gila. Jalan sepanjang tu semua dah jauh, saya rasa mungkin lepas daripada 100 meter macam tu kot. Barulah kami yang skot saya kat depan tu, dia kata okey boleh settle. Okey, semua tak ada masalah dah. Kita dah lalu habis dah. Lepas benda tu bau hilang. Bau tu memang hilang. Burn dekat orang paling belakang ke, depan ke tengah? Saya selalunya saya akan, sebab saya ni tak adalah bijak sangat, tetapi saya akan berdekat tengah. Tengah paling selamat lah. Tengah paling selamat. Sebab depan ada orang, belakang pun ada orang. Kalau kat belakang sekali, tiba-tiba ada orang pegang belakang. Itu yang paling risau sebenarnya. Itu je pun pengalaman saya yang paling seram. Dan yang paling yang saya seram juga, ada satu kejadian masa saya dekat Sungai Buloh, rumah kawan saya. Okey. Saya hantar kawan saya ke rumah dia pukul 3 pagi saja. Turun daripada kereta, dia pun sampai ke rumah dia, mati enjin pun semua. Dia nak masuk rumah lah. Time tu jujur cakap, saya dengar bunyi ngilai. So kat situ saya ingat saya tipu. Sebab saya dah tanya dia misalnya, kau dengar tak? Aku dengar. Ada, diam. Kan? Dia tengah ada tu. Ni tengah-tengah pagi, tengah-tengah malam lah. Tengah malam pukul 3-2 pagi saya lupa hantar kawan saya tu. Dan kalau nak confirm bunyi dia betul-betul seakan-akan, tengok kalau kat YouTube, yang bunyi ngilai tu lebih kurang. Sebab saya risau agak, sebab kami berdua je, takkan dia buka YouTube. Kan? Apatah lagi memang tak air dia. Tu lah pengalaman saya seram lah. Itu je pun. So on the way saya balik tu, memang saya buka kuat-kuat orang mengaji lah. Itu je lah. So bunyi dia tu bunyi macam kuat ke, slow ke, bunyi jauh ke, dekat ke? Bunyi jauh. Dia bunyi jauh sebab orang kata kalau bunyi jauh ni sebenarnya dekat. Dia bunyi jauh, dia bunyi halus je, tapi bunyi sayup dia sayup dia, tapi bunyi dia betul mengilai yang macam yang dalam bekuang macam YouTube tu, bekuang sebiji bekuang macam tu. Tapi tentu memang saya dah confirm pukul 3-4 pagi, siapa nak buka betul bunyi macam tu kan. Dan saya dengan dia pula kan, dia pun hantar balik tu dia kata tak apa, kau tu balik, kau jangan tegur apa-apa,
Kan sampai rumah duduk kat luar tu. Saya kalau saya pun kalau balik lewat sekalipun, memang saya punya petua memang takkan masuk rumah tu lah. Saya akan duduk kat luar dalam 10 minit ke apa ke, walaupun duduk lepak tengok keliling ke apa kan. Nak pastikan contoh kalau benda tu mengikut kan, dia akan jam. Dia ni masuk rumah kat mana kan? Rumah kat mana. Jadi bila dia confuse, dia patah balik lah. Lebih kurang macam tu lah. Rumah nak balik ke rumah yang ni lah. Rumah yang tak. Betul rumah ni. Rumah yang tu lah. Rumah yang ni saya sekarang lah. Kepada korang yang orang cakap mungkin tak tahu rumah apa yang saya masukkan, rumah yang saya pernah duduk dulu tu, yang ada podcast kita orang pernah buat tu, Ben sekarang masih duduk di situ. And Ben cakap tak ada pengalaman apa-apa pun kat situ, betul? Tak ada. Saya cuma kalau betul-betul pun nak kata mistik, bagi saya tak ada mistik sangat. Sebab saya memang selalu balik lambat. Saya selalu balik pukul 3, 4 pagi, 5 pagi. Itu memang cara saya lah. Pernah jumpa sebelum ni, pernah jumpa Rusdan juga. Dekat situ pernah jumpa tak? Bukan kat situ, dekat masa dia pernah pergi kedai vape tu. Lepas tu dia ada cerita dah saya pasal rumah tu apa semua. Dan saya pun ada tengok YouTube juga sebenarnya. Dia kata kat rumah tu ada apa semua kan. So saya memang tak adalah saya mencari, tapi setakat ni alhamdulillah tak ada apa-apa lagi. Cuma kalau ada kejadian macam, bagi saya tak pelik, bagi saya mungkin orang kata apa, masalah teknikal macam lift lah. Lift kalau saya balik pukul 3-4 pagi tapi jarang berlaku. Saya macam contoh, saya tekan blok katalah 15 kan. So dia secara tiba-tiba blok yang saya tekan tu dia akan terbuka sendiri. Macam kita orang kena lah. Contoh macam katalah, contoh saya duduk tingkat 15. Sebab saya punya lift setiap nak naik tu kita kena pakai access card kan. So bila kita naik tu tiba-tiba tingkat 6, tingkat 5 contohnya tu kan. Dia akan berhenti, dia akan terbuka. Benda tu dia normal tapi tak selalu jadi. Tak selalu jadi. Tapi sebab tu pada pendapat saya mungkin kat situ mungkin masalah teknikal lah. Adalah masalah. Ada masalah teknikal kan. Tapi bila benda macam tu jadi, saya daripada saya dekat depan tu, saya akan gostan ke belakang lah. Sebab saya nak bagi ruang dia masuk. Jadi saya takkan keluar tengok macam tu kan. Risau balik nanti dia bagi peluang pula kat Ben. Tak tahu lah. Tu kata kita tak pernah jumpa lagi. Minta pernah jumpa lah. Apa yang buat saya lagi menguatkan benda tu ada kat situ, sebab bila jadi kat kita orang terus Google pasal rumah tu, and then dah memang ada orang buat artikel pasal rumah tu. So macam Ben dah duduk berapa lama kat situ? Saya duduk hampir 6 tahun. 6 tahun. Benda tu tak sure apartment tu bila dia orang buat. Tapi before ni dah ada lah cerita-cerita tu, orang cakap ada apa ni, sebelum ni ada orang yang tolong repair lift pun ada pengalaman dia juga. Ada yang orang hantar Grab pun ada pengalaman dia orang juga kat apartment tu. Tapi bila orang yang duduk kat situ, dia cakap tak ada apa-apa pun jadi. Bagi saya tak ada. Cuma macam yang saya tahu, sebelah tempat saya tinggal kondo tu, sebelah dia memang kawasan kubur lah sebenarnya. Kawasan kubur. Kalau orang tak perasan, memang kita tak tahu. Sebab bila saya keluar saya punya rumah saya tu, saya belok kanan, selalu tengok hutan. Keluar je tengok hutan. Dia macam semak-semak apa semua. Jadi kita tak nampak apa yang kat bawah tu. Jadi nak jadikan cerita, saya tak silap saya, mungkin dia kalau dah terlampau semak sangat, mungkin owner kawasan tu dia akan tebang pokok, buang semak apa semua. So bila dia dah buang macam tu, baru kita perasan ada kubur. Melayu? Bukan. Saya rasa kubur non-Muslim lah, tapi saya tak pasti sama ada Kristian ataupun Chinese. Tu saya tak pasti. Sebab saya tak ada nak tengok lama sangat kan. Sebab saya pun tak perasan ada kubur itu. Dia memang kubur. Kan yang kawasan yang dia tutup dengan tu, zinc tu semua kan. Kuburnya tu kubur. Maknanya dah tak aktif lah kubur tu kan? Tak aktif lah, rasa dia tutup. Orang tak melawat apa semua kan? Tak melawat lah. So bila dia dah siap buang semak, buang kayu besar-besar kan. Sebab bila kawasan tu terlalu semak, mungkin ada ular ke apa semua. Walaupun bagus juga ada ni kan, tapi bila dia dah kemas macam tu kan, kita ulur kepala nampak kan, lah. kita nampak view dia macam mana kan. Cantik sebenarnya bila lapang. Dia dekat belah mana kan? Dia kan ada satu kuil lah. Kat dia berapa? Macam Ben blok apa? D. Saya C. C yang depan kolam tu kan? Betul. C depan kolam. And then sebelah sini, sebelah kanan dia D. So dia sebelah sini lah.
yang view ke belakang tu kira macam kalau kita pergi dekat bahagian kolam tu, dia kan ada macam balcony tu kan. So kalau kita pandang ke balcony tu, itulah dia kat situ Bukan. Saya macam balkoni saya tak nampak kolam. Kan? Dia macam D C panjang lepas tu B A, betul. Saya yang sebelah sini. Kan tepi ni kan sebelah kanan tu kan ada kuil kan. So sebelah kuil tu dia lah. Itu aja tu dah. Tapi setakat ni alhamdulillah tak ada apa-apa yang tak pernah nampak apa semua. Dengar-dengar gitu lah. Dengar-dengar pun melalui tu lah artikel ataupun YouTube itu. Cuma perasaan tu mungkin ada. Sebab bila kita duk study, duk tengok apa semua, perasaan tu ada. Macam saya jenis saya, kalau saya tak nampak, better jangan percaya. Betul. Kalau jenis saya, lepas tu saya kata jangan bagi nampak. Kalau bagi nampak, benda tu siapa yang tak percaya benda gaib kan. Cuma macam dalam insting tu memang kita rasa sebenarnya. Insting tu ada. Yalah, duduk sebelah ni kubur semua. Mungkin benda gaib tu ada sebenarnya. Dia pun macam kita juga, makhluk apa semua kan. Betul. Cuma nak bagi dia nampak nyata tu apa semua setakat ni tak ada lah. Nak tanya, tahun bila yang Ben masuk tentera tu? Saya masuk tentera tahun alah, saya kurang pasti 98 je dia. 98. Saya tak lahir ke? 98 ke 99. Saya lupa. Saya tak lahir lagi tu. Masuk tentera, tapi umur saya sekarang masih lagi ni 30. Sekarang baru 30. Nampak macam 18. 18. Tapi tak masuk GST. Ada juga tax umur, kira tax tu. Yelah. Apa semua. Kalau campur semua tu alhamdulillah lah, panjang sikit. So kira sekarang kira dah berhenti lah jadi tentera. Saya dah menamakan perkhidmatan saya. Saya berhenti lah. Saya berhenti 15. Sebab saya rasa saya nak cuba mencuburi bidang awam. Faham. Dan masa tu umur saya pun masih muda lagi. So bagi saya, bila saya berhenti awam masa tu, saya boleh merasai orang kata dunia awam ni lebih awal. Faham. So kat situ senang sikit saya orang kata apa, menimba ilmu tu lebih cepat lah. Kalau saya lambat, mungkin orang pun tak kenal saya pun. Betul. Kat situ orang kata rezeki mungkin dekat situ lah. Mungkin saya berhenti kat situ, so orang kenal saya selepas tu lah. Kalau saya pun masih teruskan perkhidmatan saya, mungkin orang tak kenal saya pun. Mungkin yang kenal saya pun dalam kalangan tentera lah. Itu je. So itu lah bagi saya orang kata apa, rezeki lah. Betul. Macam tu lah. Lepas tu nak tanya, macam saya pernah tengok Zuki pernah cerita yang macam Ben ni join dia tanpa sengaja kan. Betul. Tanpa sengaja. So macam mana macam Ben sebagai talent je kan untuk ke ataupun masuk tim bekerja dengan Zuki? Saya asalnya as a talent, and then baru bekerja dengan dia. Faham? Lepas tu macam mana boleh ke CEO Gangs? CEO Gang tu tak silap saya mungkin selepas PKP kot. Faham? Batu lah yang ajak. Tim diorang dia ajak. And then masa tu pun saya dah tak dengan saya dah tak kerja dah dengan kedai vape kita dia. Kedai vape naik KL And then time tu pun saya buat freelance apa semua. Ada orang lah yang ajak saya, dia kata jom kita join sekali apa, kita buat satu tim. Jadi kat situ bermulanya tim Shows Gang lah. So dia tu asal dia memang daripada kami 3 dulu lah. Sampai sekarang. Korang as a team ke ataupun Batu tu leader? Kita dah kami as a team. Sama-sama lah. Better sama-sama lah. Tapi memang kita nampak ke orang kata CEO Batu. Tapi macam masing-masing dia ada macam orang kata kelebihan masing-masing lah. So macam saya ada pengalaman saya, Busy pun dia ada pengalaman dia as a dulu dia pun ada production dia sendiri. And then Batu pun memang sebelum ni pun dia buat konten dia sendiri. So bila kita buat build up as a team, so orang kata lagi senang kerja lah, memudahkan kerja apa semua dari segi pergerakan, editing apa semua kan. Okey, jadi itu je cerita daripada Ben, cerita seram daripada Ben.
Kalau saya sendiri yang tu je lah. Tapi kalau sebelah family saya memang banyak kita dia. Faham? Memang tak habis cerita lah. Memang tak habis cerita lah. Tapi itulah, saya pun baru je kenal-kenal lepak-lepak dengan Ben baru-baru ni. Kita lepak selalu jumpa ke time premier lah kan. Betul, time premier. Yang benda paling best kali kenal kat Ben bagi saya apa tadi tu? Cugut. Sigar. Itu paling best lah. Dia bagi sigar kat saya sanggup ambil kat kereta. Tu sigar tu best lah. Ada lagi? Ada lagi, tapi insyaAllah kalau ada nanti saya bagi. Okay, jadi itu saja guys untuk podcast episod 5 kita pada kali ini. Korang boleh juga komen korang nak saya invite siapa lagi ataupun video apa lagi korang nak kita orang buat. Jangan lupa untuk follow ke semua social media CEO Gang ataupun Ben sendiri dekat TikTok, IG ataupun YouTube ada CEO Gang. Ada CEO Gang, ada CEO Gang juga. So insyaAllah kita akan collab ke insyaAllah satu hari nanti kan. InsyaAllah boleh. So korang yang kat luar sana pun teruskan support channel Ashraf Rozemi kan. Yes. Rugi sebab mesti ada benda baru yang sentiasa dia keluarkan untuk berkarya. InsyaAllah. Memang terbaik. So terima kasih kerana sudi datang jauh ni daripada Setapak. Tapi nak datang ke sini bukan Setapak lah. Dia bertapak-tapak. Dia bukan Setapak datang sini, jauh. Sebab daripada pukul berapa dia gerak? Pukul 6 dia kan? Tak, saya gerak pukul 4. Saya cerita dia, saya dah sampai awal dah cerita dia. Pukul 4? Oh, dah sampai awal dah sini. Saya dah sampai awal dah. Saya dah lepak. Saya pergi kedai Tom Yum ke apa kat belah ni. Makan apa semua, lepak situ apa semua. Lepas tu disiplin. Lepas tu yang masa saya dah lepak tu yang saya hantar mesej tu. Saya kata bagi bila saya lalu saya perasan bukan dia macam flat condo ke apa kan. Atau level apa tu, kata bagi nombor rumah dengan jalan. Kompat Tapi saya memang suka datang awal. Faham Kan? Bagus lah. In case apa-apa jadi barang tinggal ke apa. Ya, barang tertinggal jalan-jalan. Sebab kita tahu Setapak ke sini dia kata jalan dia penuh beliku. Betul? Ya, dengan jam lagi apa jam semua. Benda kita tak jangka kan. Hari Jumaat pula. Ya, hari Jumaat. Dan saya pula kalau jenis janji dengan orang, saya senang cerita kena pancul lah tu. Itu yang paling penting dengan cerita dia. Saya pun baru sampai ni sebenarnya. Oh ya. Sebab rumah saya dekat je. Subang. Oh, sekali dengan ni kan. Sekali dengan Alip, Wujdan apa semua. So dalam setengah jam lah sini. Campur jam sejam ke. Faham. So yang ni episod yang kelima Episod yang kelima. Nanti mana tahu boleh panggil siapa. Batu pula ke lepas ni. Ada kat dia yang Batu tapi tak reply lagi. Dia saya buat itu dekat Langkawi seminggu. Ni pun dia dekat Kedah. Dan saya pun tak pergi. Okay lah guys, so itu je lah. Kita jumpa di next podcast. InsyaAllah. Bye. Assalamualaikum. Bye.